Didik TV KPM. Hai murid-murid, kembali lagi ke slot menengah rendah untuk pendidikan moral tingkatan 3 dengan topik kebestarian diri bersama saya Chris MJ selaku pengacara anda dan juga Cikgu Magis dan kawan-kawan saya di Google Meet dari SMK Konvent Kajang. Baiklah Cikgu Magis, dalam segmen seterusnya, apakah yang akan kita pelajari Cikgu? Okey, pertama sekali saya nak tunjuk kepada murid-murid saya dan juga murid-murid di rumah. Okey. Apakah imej diri yang ingin anda tunjukkan? Ya. Okey. Adakah anda ingin menunjukkan imej murid yang bijak, imej murid malas, murid aktif ataupun imej pemimpin murid? Okey. Jadi saya nak kemukakan soalan ini kepada murid-murid kesayangan saya. Okey. Boleh tak sesiapa di kat sini murid saya memberitahu apakah imej yang ingin anda tunjukkan? Okey, Arti. Ya, apa imej Arti? Imej diri yang saya ingin tonjolkan ialah imej pelajar yang berakhlak mulia. Okey, bagus. Imej pelajar murid yang berakhlak mulia. Bagaimana dengan satu lagi jawapan? Saya perlukan satu lagi jawapan. Alright. Okey, Joanna. Imej diri yang saya nak tunjukkan ialah imej murid yang berakhlak, yang bertanggungjawab. Okey, murid yang bertanggung jawab. Bagus. Itu adalah beberapa merupakan dua jawapan yang mana kita biasanya akan ingin mendengar daripada murid, ya, iaitu mereka ingin mempunyai akhlak mulia dan juga seorang murid yang bertanggungjawab. Jadi untuk memenuhi tentang imej diri yang ingin ditunjukkan, jadi kita tengok dulu apakah ciri-ciri kebestarian diri. Okey. Sebenarnya ada 6 ciri kebestarian diri. Ya. Okey, yang pertama adalah berdisiplin, iaitu mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan. Okey, boleh tak murid saya yang di Google Meet itu memberitahu apakah yang anda faham daripada berdisiplin? Apakah contoh perbuatan yang menunjukkan berdisiplin? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Okey, Atio. Memakai pakaian seragam yang lengkap semasa pergi ke sekolah. Okey, memakai pakaian seragam yang lengkap ke sekolah. Ya, bagus. Ya. Okey, Chris, memandangkan murid-murid saya memberikan jawapan, apa kata kalau kita beri mereka bintang? Boleh cikgu. Okey. Kita dah mula menyoalkan. Okey, siapa jawab tadi? Carol. Tio. Oh, Tio, sorry. Okey, Tio. Okey, so Tio dapat 1 bintang. Betul. Okey. Bagaimana dengan contoh yang lain berkaitan dengan disiplin? Siapa nak cuba cepat? Angkat tangan. Okey, Carol. Apa contoh disiplin? Tidak hadir lewat ke sekolah. Okey, bagus. Tidak hadir lewat ke sekolah. Okey. Yang kedua adalah ciri bijak, iaitu pintar dan selalu menggunakan akal. Bijak ini merupakan satu perkara yang mana murid perlu menggunakan akal sama ada untuk menyelesaikan masalah, untuk bersikap boleh bertindak secara wajar ataupun juga untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, ya. Jadi ini merupakan satu daripada ciri yang mana kita dapat kita perlu pupukkan kepada semua murid kita supaya mereka boleh berfikir. Mereka boleh berfikir secara wajar, ya. Yang ketiga adalah ciri bertanggungjawab. Bertanggungjawab sini adalah kemampuan memikul amanah yang diberikan. Boleh tak murid-murid saya berikan satu contoh memikul amanah? Siapa nak jawab? Arti. Bertanggungjawab menyiapkan tugas yang diberikan oleh guru. Bertanggungjawab menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Berikan bintang kepada Arti. Tadi Carol pun ada menjawab, ya, Chris. Betul. Jangan lupa bagi bintang. Minta maaf cikgu. Ya. Carol dapat 1 bintang juga. Betul lah. Jadi contohnya adalah seperti memikul amanah yang diberikan. Contohnya menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Contohnya sekiranya sebagai ketua kelas ataupun ketua pengawas ataupun ketua pelajar, ya, mereka memikul amanah yang telah diberikan oleh pihak sekolah untuk mereka melaksanakan tugas dengan baik, ya. Seterusnya matang. Ciri kebestarian seterusnya adalah matang, itu banyak pengetahuan dan pengalaman. Sekiranya seorang murid itu mereka bijak, mereka menggunakan akal untuk berfikir, untuk mencari pengalaman, mencari maklumat dan sebagainya, mereka dapat mengumpul banyak pengetahuan, ya. Daripada pengetahuan ini mereka dapat pengalaman-pengalaman yang baru. Jadi ini akan membuatkan mereka menjadi seorang murid yang matang. Yang kelima adalah berdaya tahan. Berdaya tahan ini adalah
kemampuan mempunyai daya tahan dalam menghadapi ujian. Okey. Boleh tak murid saya memberikan satu contoh aktiviti ataupun perkara yang berkaitan dengan berdaya tahan? Okey, siapa nak jawab? Okey, Arti. Okey, apa contoh Arti? Contohnya adalah tidak berputus asa sekiranya mengalami kegagalan. Okey, bagus ya. Tidak berputus asa sekiranya menghadapi kegagalan. Betul tak, cikgu? Betul, bagus. Okey. Itu jawapan yang betul ya. Okey, jadi dekat sini kita sebagai murid kita tidak cepat putus asa, jangan cepat mengalah sekiranya kita mungkin gagal dalam ujian ataupun kalah dalam sesuatu pertandingan. Kita perlu kita teruskan usaha kita sampai sehingga berjaya. Okey, seterusnya yang keenam adalah aktif. Okey, aktif adalah giat bekerja atau berusaha dalam sesuatu tindakan. Okey, berikan saya satu contoh. Siapa nak cepat? Siapa cepat dia dapat. Siapa nak jawab? Joanna. Siapa cepat? Okey, Joanna. Okey, Joanna. Silakan, Okey, Joanna. apa contoh aktif Joanna? Contohnya mengambil bahagian dalam aktiviti yang diadakan di sekolah. Okey, mengambil bahagian ya, menyertai pertandingan ataupun aktiviti yang dilaksanakan di sekolah. Jadi ini akan membuatkan seseorang itu lebih aktif. Contohnya Chris tadi, okey, pada peringkat awal Chris membuat senaman betul. Ini membuatkan Chris jadi seorang yang aktif dan juga cerdas ya. Bukan saja dalam bidang sukan tetapi juga dalam apa saja bidang yang mereka ceburi. Okey. Okey, Seterusnya okey, kita akan uji murid kita dengan beberapa soalan yang mana saya memberikan satu soalan yang asas yang mana seorang murid perlu ada. Actually sebenarnya diary ataupun catatan catatan membuat jadual waktu sebenarnya dalam aktiviti yang mereka laksanakan setiap hari. Okey, ini ada satu contoh catatan diary yang dibuat oleh David ya, daripada 6 pagi hingga 10.30 malam. Jadi kita nampak dekat sini apakah program ataupun aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan oleh David. Ya, jadi berdasarkan kepada diary ini, saya sudah sediakan 4 soalan, okey, iaitu berkaitan dengan soalan nilai, okey, berkaitan dengan aktiviti yang kita nampak daripada diary tersebut. Seterusnya adalah apakah ciri kebistarian yang kita boleh contohi daripada David dan juga bagaimana kita boleh meningkatkan kebistarian diri pada setiap hari. Ya, okey, mari kita tengok bersama-sama soalan dan juga jawapan. Soalan pertama ya, cikgu? Ya, betul. Nyatakan dua nilai yang ditunjukkan oleh David. Siapa nak jawab soalan ini? Joanna. Cepat. Joanna. Very good. Okey, apa jawapan Joanna? Beri saya 2 nilai. Nilai bertanggungjawab dan nilai kerajinan. Bagus. Nilai bertanggungjawab dan juga nilai kerajinan. Okey. Saya nak tanya dengan murid lain. Joanna dah jawab, tinggal Arti, Carol dengan Tio. Ada tak nilai lain yang boleh kita pupuk di sini? Dapat dipamerkan oleh David. Siapa nak jawab selain daripada Joanna? Okey, Arti. Apa nilai lain? Nilai berdikari. Okey, nilai berdikari sebab dia melaksanakan dengan sendiri ya. Berdikari melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain. Jom kita tengok adakah jawapan mereka betul atau tidak. Okey. Nilai kerajinan, nilai harga diri, nilai berdikari dan juga nilai bertanggungjawab. Untuk soalan ini yang saya perlukan hanya 2 nilai yang mana mereka akan dapat 2 markah ya. Okey, faham cikgu. Okey, ini merupakan jawapan yang jadi tambahan. Joanna dan Arti dapat bintang Ya, betul. Okey, tanya. Siapa yang tak dapat bintang lagi ni? Arti belum lagi? Arti sudah dapat? Okey. Okey, Tio dan juga siapa? Carol. Cepat cepat angkat tangan ya. Kena cepat. Okey. Soalan yang kedua. Okey, B. Senaraikan aktiviti yang dilakukan oleh David selain belajar. Jadi daripada jadual tadi, daripada diary tadi, okey. Saya pergi belakang ya. Okey. Apa aktiviti yang dilakukan oleh David selain belajar? Siapa nak jawab? Cepat. Okey, Carol. Sedia dengan bintang Okey. Chris? Okey. Carol. Okey, apa aktiviti yang dibuat oleh David selain belajar? Carol. Berlatih badminton. Okey, berlatih badminton. Ada tak aktiviti lain selain daripada melatih badminton? Carol? Joanna angkat tangan. Ya, Carol? Membuat senaman. Membuat senaman. Okey, kita nampak dalam diary tersebut ada beberapa aktiviti yang dilaksanakan oleh David selain daripada belajar, iaitu bersenam. Okey, dia berlatih badminton dan juga apa satu lagi? Siapa nak jawab? Okey, Joanna. Wah, cepat Joanna. Ya. Membantu ibu membuat kerja rumah. Wah, very good. Bagus ya. Membantu ibu membuat kerja rumah. Okey, mari kita tengok jawapan.
3 markah. Sudah lengkap ya. Okey, bagus. Okey, seterusnya kita masuk kepada soalan yang seterusnya. Baiklah. Okey, nyatakan ciri kebesarian diri David yang boleh dicontohi. Okey, sini saya perlukan 2 markah ya. Okey, apakah nyatakan ciri kebesarian diri? Okey, siapa nak jawab? Okey, Tio. Kerajinan, Ya, Tio, ulang sekali. berdisiplin. Berdisiplin, ciri kebesarian diri David yang kita nampak di disiplin. Okey, macam mana Tio boleh menerangkan disiplin dekat sini? Apa yang dia buat yang mengatakan David itu disiplin? David menepati masa semasa melakukan aktiviti seharian. Ya, kita boleh nampak daripada catatan diary dia telah tetapkan masa ya. Pukul 6, pukul 6 dia buat apa, pukul 7 dia buat apa ya. Okey, bagus ya. Jadi dekat sini dia disiplin dalam mengikut timetable, jadual waktu dia. Okey, ada tak contoh lain? Siapa nak cuba? Okey, Joanna. Contohnya, David bertanggungjawab untuk melaksanakan tugas sebagai seorang anak dan seorang pelajar. Okey, dia bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas sebagai seorang anak dan juga seorang pelajar. Yang mana apa tugas yang dilakukan oleh sebagai seorang anak? Boleh tak beritahu saya? Membuat latihan rumah. Membuat latihan rumah tu lebih kepada pelajar ya. Okey, sebagai seorang anak? Membantu ibu membuat kerja rumah. Okey, membantu ibu melaksanakan kerja rumah. Okey, let's see. Mari kita tengok bersama. Okey, berdisiplin ya. Berdisiplin dalam membuat senaman, sentiasa berlatih secara konsisten, okey, untuk mencapai tahap permainan yang baik sebab dia dah ada dia punya timetable jadual untuk dia berlatih ya. Okey, dan juga bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas sebagai anak dan juga murid. Okey, dekat sentiasa berlatih ni kita nampak dia lebih aktif, ciri kebesarian aktif di sini. Okey. Okey, seterusnya kita tengok kepada soalan D. Okey, bagaimanakah anda? Sebelum tu tadi Tio dan Tio, Joanna. Joanna. Okey, Tanya. Okey, tambah bintang. Dah dapat bintang. Okey, seterusnya, bagaimanakah anda meningkatkan kebesarian diri pada setiap hari? Okey, siapa nak jawab ni? Siapa nak jawab? Soalan D. Okey, arti. Okey. Bersikap rajin dan konsisten dalam melaksanakan aktiviti harian. Okey, bersikap disiplin dan juga konsisten. Konsisten ni bermaksud berterusan ya. Berterusan kita membuat sesuatu latihan ke ataupun belajar ya. Maknanya kita terus menerus melaksanakan aktiviti tersebut. Okey, apa jawapan lain? Ada jawapan lain? Okey, Joanna. Belajar secara sistematik. Belajar secara sistematik. Okey, kita tengok jawapan. Okey. Okey. Bagaimana anda meningkatkan kebesarian diri adalah belajar secara sistematik, melakukan aktiviti harian secara bersungguh-sungguh, melaksanakan tugasan yang diberi dengan baik, menyayangi ibu bapa, menghormati guru. Okey, daripada 6 ciri kebesarian tadi, kita boleh juga masukkan ciri-ciri yang lain yang berkaitan yang mana membentuk kepribadian mulia seseorang individu. Sebab tu saya masukkan jawapan itu menyayangi ibu bapa dan juga menghormati guru. Okey, jadi dekat sini kita nampak bagaimana dalam aspek dalam timetable, dalam tugasan yang diberikan oleh jadual tugasan yang dibuat oleh David itu kita nampak dia seorang yang sistematik, seorang yang disiplin yang mana dia dapat melaksanakan tugas dia seperti yang telah ditentukan. Okey, maknanya kita nampak dia rajin, dia konsisten, ya, dia bersungguh-sungguh untuk berlatih untuk memahirkan tahap kualiti permainan dia dan juga sebagai seorang anak dia tidak abaikan tanggungjawabnya sebagai seorang anak di rumah. Okey, dia menolong ibunya. Okey. Ya, dan juga tidak mengabaikan pelajaran dia. Okey, cikgu, bagaimana prestasi murid-murid kita di Google Meet untuk uji minda ni, cikgu? Okey, mereka memberikan respon yang sangat bagus. Saya harapkan Tio dan juga Carol ya. Boleh kejar Cepat angkat tangan ya untuk dapatkan lebih lagi bintang ya. Okey. Itu dia perkongsian untuk ciri-ciri kebesarian diri. Betul. Tapi kita akan berehat sebentar, boleh, cikgu? Betul. Ya. Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana, kembali lagi ke slot menengah rendah Didik TV KPM untuk mata pelajaran pendidikan moral.